بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقد ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك اللهم من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Selamat pagi semua kawan-kawan, selamat pagi semua orang yang menonton kita. Ahlan wa sahlan bikum dalam program kita Tadabbur khas dalam Hudal Quran dalam bulan Syahr Ramadan. جعلنا الله وإياكم من المقبولين عنده إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah hari ini kita masuk dalam juzuk 24 yang ada 3 surah. Surah Az-Zumur ayat 32 dan surah Ghafir dan surah Fussilat sampai ayat 46. Ini juzuk 24. Yang ada ta'amulat sedikit, kita nak fokus apa yang kita baca tilawah dan apa yang ilmu nak fokus di dalam juzuk 24. Ayat 42 di dalam surah Az-Zumur, 42 di dalam surah Az-Zumur. Ini satu ayat ada ta'ammul, ada tadabbur, macam baru kita nak tahu apa hikmat Allah Subhanahu wa taala bila orang tidur. Waktu orang tidur, kadang-kadang orang bila dia tidur dia tak dengar apa-apa. Kadang-kadang orang tidur dia sihah, bila bangun salat subuh dah meninggal. Apa hikmat Allah Subhanahu wa taala buat macam ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 42 di surah Az-Zumur, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ulama tafsir kata hina mautiha, makna ini waktu mereka tidur. Waktu mereka tidur. Bila mereka tidur, kadang ruh keluar. Kadang-kadang kalau orang memimpi, dia dalam syurga atau dalam neraka atau atas langit atau dalam laut. Tetapi dia tidur atas katil. Sebab apa? Ruh dia yang keluar. Ruh dia yang keluar. Inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ulama tafsir kata tidur ini macam mati yang besar. Macam mati yang besar. Sebab kalau orang mati dia dengar orang. Kalau orang mati dia dengar apa orang buat atas bumi yang ada di dalam dunia yang sebelum meninggal. Bila kita doa untuk dia, dia gembira. Tetapi yang tidur, dia kadang-kadang tak tidur. Macam berat. Tak tidur. Kadang-kadang kita bangun, salat, bangun, makan. Dia lagi tidur. Itulah hikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil ruh waktu orang tidur. Wallati lam tamut fi manamiha. Kadang-kadang ada Allah Subhanahu wa taala dah tulis dalam ilmu ghaib, ini mungkin waktu dia mati, bukan waktu dia tidur. Mungkin waktu dia musafir, mungkin waktu dia pergi haji dan buat umrah, waktu sujud, waktu salat rahim, waktu kerja. Banyak jenis, tetapi malakul maut satu. Malaikat maut satu. Wallati lam tamut fi manamiha fayumsik allati qada 'alaiha al-maut. Dah terus ambil ruh, tak boleh masuk dalam badan yang keluar tadi. Yang keluar waktu dia tidur.
Ini hikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallati lam tamut fi manamiha fayumsik allati qada 'alaiha al-maut wa yursil al-ukhra ila ajalin musamma. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Inna fi dhalika laayat liqaumin yatafakkarun. Dalam hikmat Allah Subhanahu wa taala satu mukjizah bila kita fokus macam mana kita nak husnul khatimah. Sunnat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita tidur kita baca zikir. Kita baca doa. Kita baca surah Al-Mulk. Kita baca Al-Mu'awwadhat. Baca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Kalau kita mati waktu tidur, kita mati ada niat yang baik sebelum kita tidur. Ada zikir, ada amal yang satu tanda untuk apa? Untuk husnul khatimah. Untuk husnul khatimah. Bila sentiasa kita baca surah Al-Mulk, baca Al-Mu'awwadhat, baca ayat Al-Kursi, akhir surah Al-Baqarah, macam ini selalu kalau kita lupa, lihat macam mana susah kita tidur. Sebab apa? Ini amal sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Untuk manfaat kita. Apa yang kita dapat kalau kita buat, maksud ini husnul khatimah. Kalau kita baca ikut sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kita tidur sahaja, sebelum kita tidur baca ini sahaja dan kita meninggal waktu tidur, husnul khatimah. Walau kita meninggal sebelum salat subuh, kita baca zikir bila pukul 10 malam. Dan sebelum salat subuh meninggal, Allah ambil ruh, malakul maut turun ambil ruh dalam badan kita, orang bangun kita bangun kita dah Allah yarham. Itu husnul khatimah. Lihat macam mana rahmat Allah Subhanahu wa taala bila pilih umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beri syariah semua baik. Semua hukum yang ada di dalam syariah baik bila kita ikut. Bila kita buat. Bila kita dengar. Dan ada di dalam ayat 45 satu bahagian. Satu bahagian yang tak baik. Yang tak baik. Dalam ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza dzukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah." Satu bahagian. Bila dengar zikir, bila baca Quran, bila panggil buat salah atau puasa, macam dia sakit hati. Macam dia sakit hati. Kenapa? Tak nak dengar zikir. Tak nak dengar kelas ilmu yang ada manfaat dalam dunia dan akhirat. Tak nak dengar nasihat. Tak nak buat salat berjamaah. Tak nak hormati umat Islam. Apa yang ada manfaat di dalam agama, dia macam sakit hati. Wa idza dzukira Allah wahdahu shma'azzat qulub. Qulub bukan satu orang, ramai. Satu hati, qalbun. Kalau banyak, qulub. Maksud ada banyak orang macam ini. Bila dengar kalam Allah Subhanahu wa taala atau Al-Quran atau azan, kadang-kadang dengar azan. Lihat macam mana suara azan bila baca Allahu Akbar sampai akhir azan. Banyak orang masuk gembira, tetapi yang sakit hati, yang ada dosa dalam hati, yang ada hijab, tak boleh masuk cahaya al-iman, dia macam tak rida. Macam dia tak pilih yang Allah Subhanahu wa taala beri di dalam syariah. Macam dia nak ikut hawa nafsu, ikut dunia, ikut iblis al-la'in. Wa idza dzukira alladhina min dunihi wa idza dzukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladzina
la yu'minuna bil akhirah. Bila ada sifat ini, makna ini orang bukan mukmin 100%. Ini mengingkar hari qiyamah. Ini mengingkar rukun iman. Ini mengingkar kubur. Ini mengingkar banyak rukun atau banyak amal yang Allah Subhanahu wa taala mahu di dalam syariah. Wa idza dzukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun. Sifat orang mukmin. Bila dengar zikir Allah Subhanahu wa taala, terus dia duduk nak ikut. Sebab apa? Sebab dengar ini zikir Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat banyak pahala. Kita masuk barakah dalam umur kita. Kita imarah umur kita. Kita masuk syahaya dalam hati kita. Kita pilih yang Allah Subhanahu wa taala. Lihat macam mana ada tamakninah. Bila kita duduk baca surah Yasin contoh, atau kelas ilmu, kadang-kadang fiqh wanita, kadang-kadang fiqh syariah, kadang-kadang fiqh muamalah, kadang-kadang fiqh salah, semua ini ada manfaat di dalam agama kita. Lihat macam mana, ini ada satu soalan, ini ada satu soalan, untuk apa? Untuk nak buat ibadah yang baik, yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Ini ada satu sifat yang baik, sifat dan ada tamaknina dalam hati. Idahum yastabshirun. Sebab apa yang Allah Subhanahu wa taala janji, Allah beri. Allah beri. Idahum yastabshirun. Ada tamaknina dan dia ada yakin bila dia wafat atau meninggal, jumpa Allah Subhanahu wa taala dan jumpa amal yang dia buat waktu ada di dunia. Ini yang ayat 45 di dalam surah Az-Zumur. Juga ada di dalam surah Az-Zumur ayat 53. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل وهاي محمد وهاي رسول الله bagi tahu semua orang mukmin, semua orang muslim, semua orang mukmin yang buat dosa, yang ada banyak maksiat, tetapi dia tauhid Allah Subhanahu wa taala, jangan takut. Jangan takut. Allah Subhanahu wa taala beri maghfirah. Allah Subhanahu wa taala beri taubah. Allah Subhanahu wa taala delete semua dosa yang kita buat. Bila kita dengar qul ya ibadi, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, alladzina asrafu, yang buat dosa, alladzina asrafu ala anfusihim, kita dengar israf mubazzir. Israf mubazzir, tetapi dalam amal apa makna israf? Maksud dia buat dosa atau buat maksiat atau buat yang salah dalam syariah. Bila dia dengar ya Allah, kita macam ada yakin Allah beri taubah atau maghfirah atau tidak, macam ada syak. Bila dengar satu ayat ini, ayat 53, alhamdulillah, syak delete. Yang ada yakin 100%. Alhamdulillah, Allah buka pintu taubah. Allah buka pintu taubah. Tak tutup pintu taubah depan kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Kalau orang buat dosa satu kali, dua kali, empat kali, terus taubat ke Allah Subhanahu wa taala. Allah mulia. Allah mulia, boleh delete semua dosa yang kita buat. Boleh delete semua dosa yang kita buat. La taqnatu min rahmatillah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala besar. Rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia umum untuk orang mukmin, untuk orang kafir, dan hari qiyamah khusus orang mukmin sahaja. La taqnatu. Jangan tutup depan hidup kamu
Allah subhanahu wa ta'ala tak beri maghfirah. Jangan ada syak macam itu. Allah beri maghfirah, ada yakin. Allah beri maghfirah. Allah beri rahmah, ada yakin. Allah subhanahu wa ta'ala beri rahmah. Sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran, La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Semua dosa besar atau kecil, Allah subhanahu wa ta'ala delete. Allah subhanahu wa ta'ala delete. Bila kita dengar macam ini, kita tambah iman. Kita rida dan kita mujahadah. Kalau kita malas tak nak buat ibadah atau benad, kita dengar kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafur ar-rahim. Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafur. Nama Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahim. Kita bila dengar asma'ullahil husna, al-ghafur dan ar-rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Juga dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi tambah ilmu yang ada manfaat di dalam dunia dan akhirah, dan faham sedikit tadabbur di dalam ayat Al-Quran Al-Karim. Ini cukup kalau kita buat amal. Ini cukup kalau kita benar. Ini cukup kalau kita ikhlas ki Allah subhanahu wa ta'ala. Bila cerita sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak baca satu ayat Al-Quran, dia tak nak buat apa-apa lain sampai dia buat amal yang ada di dalam satu ayat, yang faham kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita bila baca berapa juzuk setiap hari, ada yang baca satu juzuk, ada yang baca 10 muka, ada yang baca 2 juzuk. Macam itu apa yang kita dapat ilmu. Bila kita faham hikmat Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kita banyak dosa juga, banyak maksiat. Tetapi bila kita dengar, Allah ghafur, Allah beri taubah, alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi baik depan kehidupan kita. Lagi baik kehidupan kita, walau kita dah orang tua, dah orang besar, dah banyak buat dosa, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala beri taubah. Allah subhanahu wa ta'ala beri maghfirah. Juga di dalam ayat 71 di dalam surah Az-Zumur. 71 di dalam surah Az-Zumur. Ada satu lafta atau satu ta'amul, dua bahagian. Manusia hari qiyamah ada dua bahagian. Satu bahagian ahli neraka wal'iyadhu billah, dan satu bahagian di dalam syurga. InsyaAllah ini umat Islam yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang buat amal di dalam syariah. Ayat 71, bahagian yang buat salah, bahagian yang ikut hawa nafsu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Hari qiyamah mereka yang buat dosa, ahli neraka wal iyadu billah, jamaat masuk di dalam neraka. Jamaat. Satu jamaah berapa bilion, berapa juta. Jamaah yang nombor 2, jamaah yang nombor 3. Zumara. Hatta idza ja'uha. Bila mereka manusia ahli neraka dah depan pintu neraka, futihat abwabuha. Tak ada harful waw. Futihat abwabuha. Ini satu lafta. Dan bahagian 2 yang ayat 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Lihat hikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli syurga yang buat amal di dalam syariah, yang pilih jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridha, lihat juga masuk jamaat yang ada taqwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah, yang ada taqwa dalam hati, masuk di dalam syurga. Hatta idza ja'uha, bila mereka dah depan syurga, wa futihat, ada satu huruf al-waw. Kenapa ada satu huruf al-waw? Bila ada cerita ahli syurga.
Tetapi bila ada cerita ahli neraka tak ada huruf al-waw. Siapa yang tahu boleh tulis dalam komen. Ini satu soal yang baik. Ini satu soal yang baik, soal akademi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumur ayat 71 bila kita baca cerita ahli neraka wal iyadzu billah, Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta idza ja'uha futihat abwabuha, tak ada huruf waw. Bila kita baca cerita ahli syurga ada satu huruf waw, wa futihat abwabuha. Siapa yang pandai, siapa yang baca bahasa Arab boleh tulis dalam komen. Ini soal hadiat Lailatul Qadar insya-Allah. Hadiat Lailatul Qadar kalau orang jawab betul. Okey, nanti kalau akhir saya bagi tahu jawab. Saya nak tahu siapa yang pandai, siapa yang tulis jawab. Okey. Juga dalam ayat 73 itu satu bahagian yang ahli syurga. Lihat macam mana? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaran hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Malaikah ahli neraka yang jumpa ahli neraka. Malaikat Allah Subhanahu wa taala yang buat khidmat di dalam neraka. Untuk apa? Untuk mereka yang buat dosa, mereka ahli neraka. Apa jawab? Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Allah Subhanahu wa taala dah hantar banyak nabi dan rasul. Allah dah hantar syariah. Kenapa tak ikut nabi dan rasul? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Dan bagi tahu apa hukum di dalam syariah yang Allah Subhanahu wa taala pilih waktu zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ada nabi, berapa ada rasul, berapa ada syariah atas bumi. Kenapa tak ikut? Apa jawab? Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha? Qalu bala. Mereka tak meningkar bila dapat dah lihat azab Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala. Jawab betul, qalu bala. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Tetapi dah Allah Subhanahu wa taala dah janji mereka yang buat dosa, mereka yang meningkar nabi atau meningkar rasul atau meningkar Quran atau meningkar syariah, lihat macam mana akibah dia. Masuk di dalam neraka wal iyadzu billah. Qila dkhulu abwaab jahannam khalidina fiha. Masuk di dalam neraka sentiasa tak boleh keluar. Selalu ada di dalam neraka wal iyadzu billah. Khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Sebab yang masuk di dalam neraka orang yang sombong, yang ada sedikit sombong dalam hati, macam Firaun, macam Haman, macam Qarun, yang sifat-sifat macam ini. Tetapi bahagian dua, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Malaika yang ada di dalam syurga Abah cakap bersama orang mukmin yang sebelum masuk di dalam syurga. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam. Bila kita dengar nama Allah Subhanahu wa taala salam, bila kita jumpa kawan kita baca assalamualaikum. Bila kita masuk di dalam masjid, kita baca assalamualaikum. Bila kita masuk di dalam rumah, kita baca assalamualaikum. Bila kita masuk di dalam syurga, jawab bersama malaika yang ada di dalam syurga apa? Assalamualaikum. Salamun alaikum. Salam. Ada tamaknina, ada sakinah. Sebab kita dah alhamdulillah sampai di dalam syurga. Salamun alaikum tibtum. Yang baik macam ini. Fadkhuluha, masuk di dalam syurga ini khalidin, selalu tak boleh keluar, tak balik pergi dunia, tak boleh keluar pergi neraka. Alhamdulillah, tak ada mati, tak ada yang susah dalam syurga. Tibtum fadkhuluha khalidin. Selalu orang mukmin bila dia baca syukur, bila dia zikir, bila dia cakap alhamdulillah, kalau ada apa-apa di dalam dunia,
Juga di dalam syurga apa jawab bersama malaikat? Waqalu, jamaah, ramai. Waqalu, bukan satu orang. Waqalu alhamdulillah. Syukur ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dah masuk di dalam syurga. Sebab saya dengar Nabi dan dengar Rasul dan ikut syariah yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih. Waqalu alhamdulillah alladhi sadaqana wa'adah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala benar apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang ada di dalam syariah. Wa awrathana al-ard. Wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannah. Dan kita atas bumi buat amal sahaja berapa tahun atau umur kita sahaja. Tetapi bila kita masuk di dalam syurga, kita dah tahu apa harga dunia. Berapa harga dunia? Berapa harga dunia bila kita lihat syurga? Bila kita masuk di dalam syurga? Jawab mimala yakin. Alhamdulillah alladhi sadaqana wa'dah. Wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Fa ni'ma ajru al-'amilin. Yang buat amal di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala beri syurga. Yang buat amal yang salah di dalam syurga, di dalam dunia, fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dua ayah, dua bahagian, dua jenis hari kiamat. Dan kalau tak ada jawab yang satu, kenapa tak tulis huruf waw? Ini waw al-thamaniyah. Dalam syurga ada 8 pintu. Dalam syurga, dalam pintu syurga berapa? 8. Inilah sebab sifat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam satu ayat ini. Hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha. Bahagian ahli syurga. Tetapi bahagian ahli neraka 7 pintu sahaja. Bukan 8. Inilah hatta idha ja'uha futihat. Dia yang buka sendiri. Tetapi ahli syurga, malaikat yang buka depan ahli syurga, mahu mereka masuk. Ulama nahu dalam bahasa Arab kata ini wawu thamaniyah. Makna wawu thamaniyah, dia ikut 8. Bila kita baca di dalam surah Al-Kahfi, ثلاثة رابعهم كلبهم وخمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب 7 وثامنهم. Ada harful waw. Nama ini waw al-thamaniyah. Bila ada di dalam surah Az-Zumur juga, kenapa ini ada waw wa futihat abwabuha? Sebab pintu syurga 8. Pintu. Ada pintu as-sadaqah, ada babur rayyan, ada babus salah, ada babus sabar. 8 pintu. Inilah sebab ada harful waw thamaniyah. Ini ulama tafsir yang kata macam ini. Dan ada lagi di dalam surah Ghafir. Saya cakap umum surah Ghafir. Bahagian manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala ujian. 3 bahagian. Sebab surah Az-Zumur Ghafir, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ghafirudz dzamb. Allah subhanahu wa ta'ala yang delete dosa. Bila kita buat dosa. Tetapi manusia dalam taubah atau dalam maghfirah atau dalam ujian Allah subhanahu wa ta'ala pilih 3 bahagian. Satu bahagian Allah subhanahu wa ta'ala beri maqam yang tinggi. Bila ada bala, bila ada musibah, Allah subhanahu wa ta'ala beri dalam musibah ini atau dalam bala ini maqam yang tinggi. Ini bahagian yang satu. Contoh macam al-anbiya, al-awliya, was-salihin. Al-anbiya kalau ujian, ini maqam yang tinggi. Orang salih kalau ujian, juga maqam yang tinggi. Bahagian yang nombor 2, au mukaffar sayyi'atuh, yang Allah subhanahu wa ta'ala delete semua maksiyah. Macam orang Muslim,
Dia bukan maksum, dia buat dosa, dia buat sampai Allah Subhanahu wa taala ujian. Dia sabar dan syukur. Ini Allah delete dosa. Ini bahagian 2. Bahagian yang nombor 3, au muaqabun zallatuh. Yang nombor 3 ini bahaya. Makna dia di dalam dunia Allah Subhanahu wa taala beri bala dan azab, dan hari qiyamah juga Allah Subhanahu wa taala beri azab, masuk di dalam neraka wal iyadu billah. Masuk di dalam neraka wal iyadu billah. Walau dia yani ujian macam hati dia tak rida apa yang Allah Subhanahu wa taala pilih, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada rahmat Allah. Bila kita contoh datang ziarah orang, nah macam mana buat Allah Subhanahu wa taala ujian atau turun bala, dia kata macam saya tak buat apa-apa, saya tak buat dosa, saya tak buat maksiat, saya macam ada sombong sedikit. Tapi dia tak tahu itu Allah Subhanahu wa taala ujian, mahu ujian di dalam dunia dan hari kiamat masuk di dalam neraka. Ini umum surah Ghafir. Manusia 3 bahagian, 1 bahagian yang Allah Subhanahu wa taala angkat maqam yang tinggi, dan bahagian 2 Allah Subhanahu wa taala beri maghfirah, ya, dan bahagian 3 yang Allah Subhanahu wa taala tak beri maghfirah, masuk di dalam neraka wal iyadu billah. Inilah di dalam surah Ghafir. Ada juga akhir ayat di dalam juzuk 24 ayat berapa? 46. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Man amila salihan, siapa yang buat amal salih ini untuk diri sahaja, bukan untuk orang atau untuk Allah atau untuk Nabi SAW atau untuk apa-apa. Bila kita buat amal salih untuk manfaat kita, untuk manfaat kita. Kita salah untuk apa? Untuk manfaat kita. Kita puasa untuk apa? Untuk manfaat kita. Kita baca Quran untuk apa? Untuk manfaat kita. Semua amal salih. Man amila, siapa yang buat amal salih ini manfaat untuk kamu sahaja. Manfaat untuk kamu sahaja. Wa man asaa fa'alaiha, dan siapa yang buat amal yang tak salih ini untuk kamu sahaja. Kamu buat dosa, kamu buat maksiat, kamu tak ada akhlak, kamu tak baik, ini sifat kamu, ini ahli neraka wal iyadu billah. Tetapi kalau kamu buat amal salih, ini ahli syurga. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah tak zalim. Nama Allah Subhanahu wa taala tak zalim. Allah adil. Allah adil. Bila kita dengar Allah adil, makna kita pilih apa yang kita dapat manfaat. Mahu buat amal salih untuk diri atau buat amal yang tak salih untuk diri. Kamu yang pilih. Allah dah hantar Nabi, dah hantar Rasul, dah hantar syariah, dan ada ulama, dan ada ustaz, ustazah, tafsir, tadabbur, semua agama depan mata kamu macam matahari. Macam matahari. Bila kamu nak tak nak lihat, tak nak keluar, ini khusus kamu. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallam. Jangan hari kiamat cakap Allah Subhanahu wa taala zalim. Tak. Allah adil. Allah adil. Allah pilih kita atau pilih agama yang baik untuk kita. Untuk kita hidup baik sama umat Islam. Buat khidmah untuk umat Islam. Cari apa dalam khidmah ini? Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, insyaAllah kita berhenti akhir juzuk 24. Esok insyaAllah dalam juzuk 25. Juga di dalam surah Fussilah. Wabillahi taufiq wa insyaAllah أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وأن يمن علينا بالرضا والرضوان والرحمة والغفران، وأن يبلغنا وإياكم أعلى مراتب الجنان إنه على ما يشاء قدير.
وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.